Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam sejarah tingkatan 2. Okey, kali ini bab 5 Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dalam bab 5 ni kita akan belajar 3 subtopik. Okey, yang pertama ialah pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, yang kedua ialah kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang ketiga ialah pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Okey, so 3 subtopik yang kita akan belajar dalam bab 2 sejarah tingkatan 2. Okey, siapa yang mengasaskan Melaka? Okey, sebenarnya Kesultanan Melayu Melaka telah diasaskan oleh para Meswara sekitar tahun 1400 Masihi. Okey, sebenarnya pelajar-pelajar telah pun belajar mengenai perincian pembukaan kota Melaka semasa di tahun 4. Okey, tapi kita beritahu juga kat sini. Okey, kita nak tengok penggambaraan para Meswara. Okey, para Meswara ni berasal dari mana sebenarnya? Okey, para Meswara ni berasal dari Palembang. Okey, para Meswara ni sebenarnya merupakan putera Raja Kerajaan Sriwijaya. Okey, jadi selepas Kerajaan Sriwijaya jatuh, okey, Majapahit mula bangkit di Kepulauan Indonesia. Jadi pada masa ni Majapahit telah cuba menguasai Palembang. Okey, jadi para Meswara ni cuba tak nak berada di bawah pengaruh Majapahit. Okey, maka para Meswara telah berundur. Okey, telah melarikan diri ke Temasek. Okey, Temasek ni kat mana sebenarnya? Temasek ni sebenarnya ialah Singapura sekarang lah. Okey, nama dulu dia Temasek. So, ketika para Meswara sampai di Temasek, para Meswara sebenarnya disambut baik. Okey, dialu-alukan secara baik oleh pemerintah Temasek pada masa itu yang bernama Temagi. Temagi ni sebenarnya wakil Siam. Okey, wakil Siam. Tapi bila para Meswara berada di Temasek, para Meswara mendapati Temasek ni sangat strategik, sangat berpotensi untuk dimajukan. Jadi para Meswara ingin menguasai Temasek. Maka apa yang para Meswara buat? Para Meswara telah membunuh Temagi. So bila Temagi dibunuh, okey, para Meswara diancam oleh Siam. Okey, Siam mengancam untuk menangkap dan membunuh para Meswara sebab telah membunuh Temagi. Okey, Temagi ni wakil pemerintahan Siam. So bila Siam mengancam para Meswara, maka para Meswara terpaksa melarikan diri sekali lagi. Okey, seterusnya para Meswara melarikan diri ke Muar dan berada di situ selama 2 tahun. Seterusnya para Meswara pergi ke kawasan Biawak Buruk, tapi tak boleh nak dirikan kerajaan di situ kerana kawasan tersebut tidak sesuai dan banyak biawak, okey, yang ada kat situ. Dan akhirnya para Meswara tiba di Sening Ujung ataupun dikenali juga sebagai Sungai Ujung atau dikenali juga sebagai Sungai Bertam. Okey, sebenarnya kawasan tersebut adalah merupakan sebuah perkampungan nelayan. Okey, ketika berada di kawasan Sungai Bertam tu, para Meswara merasakan kawasan tersebut sangat sesuai untuk dijadikan kerajaan, untuk diasaskan sebuah kerajaan. Okey, apa faktor para Meswara memilih lokasi tersebut? So ada 4 faktor. Okey, ada 4 faktor pemilihan lokasi yang strategik oleh para Meswara. Okey, yang pertama ialah Sungai Bertam terletak di laluan perdagangan. Okey, laluan perdagangan antara timur dan barat. Jadi kedudukannya kat situ membolehkan para Meswara mengawal kapal dagang yang lalu lalang di situ. Okey, faktor kedua pula ialah bentuk muka bumi. Okey, bentuk muka bumi kawasan Sungai Bertam tadi berbukit bukau. So kawasan yang berbukit bukau ni, bentuk muka bumi yang berbukit bukau ni, okey, boleh dijadikan benteng pertahanan
dan juga panduan kapal dagang. Benteng pertahanan maksudnya askar Melaka boleh berada di kawasan tanah tinggi dan boleh memantau aktiviti yang berlaku di pesisir pantai yang berdekatan. Okey, manakala panduan kapal dagang ni pula, pedagang di laut boleh nampak tanah tinggi di daratan, maka mereka tahu kat situ ada tempat yang boleh mereka singgah. Okey, faktor ketiga pula ialah benteng pertahanan. Okey. Di muara Sungai Bertam terdapat pokok bakau dan api-api. Pokok bakau dan api-api ini boleh dijadikan sebagai benteng pertahanan dan pelindung semula jadi yang sukar ditembusi oleh musuh. Sebab di pesisir pantai, muara Sungai Bertam tu penuh dengan pokok bakau. Jadi tak boleh nak musuh tak boleh nak menyelit dengan senang, nak masuk dengan senang. Paksa tebang di pokok bakau dan sebagainya. Okey, faktor yang keempat ialah terlindung angin monsun. Okey, terlindung angin monsun. Jadi kedudukan Sungai Bertam yang terletak di Selat Melaka tadi terlindung daripada tiupan angin monsun. Okey, tiupan angin monsun barat daya, tiupan angin monsun timur laut. Jadi kalau berlaku pertukaran angin monsun dan sebagainya pun, kapal dagang yang berlabuh di Pelabuhan Melaka akan selamat. Okey, selamat daripada ribut dan sebagainya. Okey. Disebabkan kebijakan Parameswara memanfaatkan lokasi yang strategik tadi, disebabkan 4 faktor tadi, maka para Parameswara berjaya menjadikan sebuah perkampungan nelayan tadi. Okey, perkampungan nelayan menjadi sebuah pelabuhan yang maju. Dan juga seterusnya menyebabkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan antara bangsa. Okey. Jadi itulah pentingnya lokasi yang strategik. Dan jadi Parameswara ni amat bijak memanfaatkan lokasi tersebut dan juga bentuk muka bumi yang ada serta tumbuhan alam semula jadi yang ada di situ.